Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Alhamdulillah kita dah sampai ke chapter 3, 3.1 inequalities. 3.2 kita akan belajar absolute values. So kita belajar inequalities dahulu. So hari ini saya akan masuk linear dan juga kuadratik. Tertinggal dah tulis kuadratik tu. Kalau ada tengok video yang saya bagi link sebelum kita masuk GM ni dekat YouTube Unit Matematik, di situ pun awak mendengar suara saya juga. Saya ajar kat situ, saya buat video tu speed dia laju kan. Saya harap korang dapat tangkap dengan jelas lah apa benda yang saya cakapkan tu. Tapi untuk daripada part 1 sampailah part 5 sepatutnya mudah sajalah. Daripada part 1 sampai part 4 tu tak ada latihan apa-apa pun nak buat sebab dia cuma bagi tahu property sahaja kan. Dan start part 5 barulah kita start mengira-ngira. Okay, dan kita boleh buat tutorial question soalan 1. So saya masuk dulu dekat dia punya basic konsep. Untuk inequalities ni biasalah awak akan bekerja dengan greater, equal, less equal. So dekat sini awak kena faham konsep lah. Kalau kita kata contoh saya nak x greater than 3. Apa elemen untuk x dekat sini? 3 tu termasuk ke tidak? So of course 3 tu tak termasuk. Ya, 3 tak termasuk. Sebab apa? Sebab dia tak ada garisan equal dekat bawah tu. So bila kita listkan dia punya elements, kalau kat sekolah dulu awak belajar untuk listkan elemen dia, betul tak? So kita akan ada 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ke infinity. Dan biasanya kita buat 3 titik sajalah untuk menandakan yang dia pergi ke infinity. Dan kalau kita nak tuliskan dia dalam bentuk ini kita panggil, kita listkan dia punya elements. And then kalau kita nak keluarkan dia dalam bentuk interval, ini yang awak belajar kan? Interval. Open bracket ataupun close bracket untuk 3. Siapa ingat? So kalau kita ada number line daripada 3, bulat putih ke kanan. Sebab ni direction dia ke kanan. Lebih besar daripada 3. So 3 ni ke kanan dia pergi ke positive infinity kan. So untuk interval kita ada daripada 3 sehingga infinity. Macam tu. So infinity always open bracket. Tapi untuk 3 sebab dia tak ada equal sign dekat inequalities ini dan dekat number line sini dia bulat putih, maka dia open juga. Bila open tu maksudnya 3 not included lah. Jangan pula tulis macam ni sebab 3 tak included, so kita masukkan dari 4. Sama tu memang sama tapi kita akan tuliskan nombor yang ada dekat yang diberi dalam soalan 3. Dalam soalan dia bagi 3 kan, so kita akan tulis 3 lah bukannya 4. Okay, so ini benda basic sajalah. Okay, so contoh yang lain, kalau saya ada x less equal 3. Sama juga saya bagi contoh yang sama 3. So bila ada equal sign, kalau saya listkan dia punya elements, so dia akan bermula daripada macam mana? Nak bermula daripada mana? Biasanya kita akan bermula dengan titik-titik. Okay, so kita akan 3 ni termasuklah 2, 1, 0, -1, ... Macam tu. Menunjukkan kita punya ni, kalau kita lukis number line dekat 3, positif 3. 3, ini number line dekat paksi X. Okay, so sebab dia ada equal sign, maka kita punya bulat hitam dekat number line lah. Menunjukkan 3 tu included, kita nak 3 tu dalam kita punya elements. Ke belakang. So bila ke belakang, dia ke arah positif atau negative infinity. So of course dia pergi ke arah negative infinity kan. So macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk interval? So cara yang salah adalah bila awak tulis 3 pergi negative infinity like this. Ini salah. Sebab apa salah? Dalam interval, mesti tulis dalam susunan menaik. So daripada 3 pergi ke negative infinity, adakah dia susunan menaik ni macam yang kita tulis dekat sini? Tak, sebab tu dia salah. So susunan menaik adalah daripada tengok balik dekat number line sini. Siapa yang duduk sebelah kiri? Negative infinity kan? So that's why kita akan tuliskan negative infinity and then 3. So infinity always open, tak kisah positif ke negatif. Tapi 3, kita akan buat close bracket. Ini hanyalah notation sahaja. Dan notation ni digunakan worldwide. Okay, so close bracket ni untuk termasuk 3 sekali sebagai elemen. Okay, so please alert dengan equal ataupun tak ada equal yang dekat bawah sini ni. So tu basic konsep lah untuk interval, set form, set notation. Dan awak kena baca arahan dengan betul lah. Kalau dekat tutorial question tu, give your answer in interval form. So please give your answer in interval form. Kalau dia minta jawapan dalam bentuk solution set, yes, bagi solution set. Untuk properties ni, saya cuma nak awak tahu, madam dalam flight ke? Taklah. Apa dia cakap tadi? Property. So properties ni, saya cuma nak tekankan bila kita buat operasi terhadap kita punya inequalities. Contoh operasi tambah dan tolak. Tambah dan tolak. Adakah dia akan mengubah kita punya direction yang greater jadi less? Dia mengubah ke tak? Itu soalan saya. Of course, tidak. So dia tak mengubah
kita punya direction daripada ke kanan pergi ke kiri atau seterusnya. Tapi yang mengubah direction adalah darab ataupun bahagi. Tapi darab atau bahagi siapa? Negatif. Yes, direction akan berubah. So property yang lain tu boleh rujuk sendiri dekat nota awal lah. Cuma saya nak tekankan especially dekat bahagian sini. Darab atau bahagi dengan negative number, direction mesti berubah. So direction tu apa? Awak punya yang tu lah. Kalau greater dia akan berubah jadi less. Kalau less akan berubah jadi greater, vice versa. Itulah operation dia, awak kena pandai bezakan. Sama ada negatif yang awak bawa pergi sebelah tu, operasi dia tolak ataupun bahagi. Tu kena berhati-hati ya. Sebab akan ada je yang confuse nanti in future. Okay, so ini adalah saya panggil ni single inequalities lah. Kalau dia tak ada kiri dan kanan tu maksudnya dia inequality biasa, single sahaja. Sebab dia ada satu inequality tu sahaja. So ini adalah soalan satu tutorial. So di sini, ini lagi satu algebra lah sebenarnya. Sekali lagi saya nak tekankan, tak perlu pun sebenarnya untuk darabkan 7 tu dengan semua orang. Soalan saya tadi adalah, apa yang salah dekat yang saya tulis ni? Di mana kesilapan saya? Ya, tahniah saya. Dekat plus 9 sini salah. Sepatutnya jawapannya adalah 63. Okay? Ryan. Okay, so kalau tak nak buat kesilapan seperti ini, biarkan sahaja dia dalam bentuk 2/7. So, awak akan buat 4W tolak 2/7W less than 9 plus 5. So, biarkan jadi dalam bentuk 2/7. Tengok dekat sini. Ada W kan? So, W ni faktor sepunya, kita faktorkan lah. So kita ada 4 tolak 2/7. So ni untuk kawan-kawan yang confused lah. Apa yang jadi kalau macam tak boleh nak tekan kalkulator straight away daripada sini. Actually dekat yang bulatan biru ni kita boleh terus tekan kalkulator tau. Tapi kalau ada yang belum fasih lagi, belum faham lagi nak tekan macam mana ataupun tak nampak lagi pun macam mana nak tekan, faktorkan macam ni. And then awak selesaikan macam biasalah. 4 tolak 2/7 adalah 26/7. So kita ada 26/7 W less than 14. And then kita pindahkanlah 7 dengan 26 tu. Macam biasa, okay? So dekat sini kalau saya 14 darab 7 bahagi 26. So kita ada W less than 49/13. So kalau dia minta jawapan dalam bentuk interval. So macam mana kita nak express dia dalam bentuk interval? So dia sangat mudah nak express kalau awak and then daripada 49/13 ni bulat putih ke kiri kan? So ke kiri dia ke arah negatif infinity. So daripada number line sini kita boleh tahu tu kita punya interval lah, jawapan untuk interval form. So negative infinity and then 49/13 open bracket. Just like that. So kalau dia nak dalam bentuk set form, set notation, so pastikan awak ada kurungan yang macam ni, X titik bertindih. So ini memang wajib ada dalam bentuk set. Kurungan tajam dan juga X titik bertindih. Kemudian awak tuliskanlah masuk X pula. Dalam sekarang ni kita guna W kan, sorry. So masukkan je benda ni dekat dalam set tu. So kita ada W less than 49/13. Okay, so ke soalan seterusnya. So dekat sini saya nak cerita algebra juga. Bukannya sebab awak tak pandai buat. Saya yakin awak tahu je macam mana nak buat benda. Saya guna warna purple and then saya guna warna orange. So nampak tak saya buat love dekat purple dan orange tu. So dekat situ, ni lagi satu awak tak payah pun nak samakan dia punya denominator ataupun nak hapuskan dia punya pembawah tu dekat pecahan tu. Tak payah. Okay, kita asingkan sahaja pecahan ni. So kita akan ada 3/7x tolak, kita buat kurungan dekat situ. Sebab tolak yang ada dekat sini dia untuk semua orang ni. So buat kurungan, kita ada 5/6 tambah x/6 greater equal 2. So kita buka kurungan ni, kumpulkan x. So kita ada 3/7x tolak x/6 greater than 2 tambah 5/6. Saya terus bawa 5/6 tu pergi sebelah kanan. Okay, so dekat sini kalau yang dah nampak di step ini, awak boleh terus tekan kalkulator 3/7 tolak 1/6. Tapi kalau tak nampak, it's okay, kita boleh faktorkan x tu. So yang tinggal adalah 3/7 tolak 1/6. Macam tu. Okay, dan selesaikanlah macam biasa. Okay, ni awak selesaikan sendiri. Saya cuma nak mention dekat bahagian love sini. Okay, so tolong buat kurungan. So saya pergi ke soalan seterusnya. Double inequalities. Double inequalities ni yang mana? Double inequalities ni contoh kita ada X, kiri, kanan macam ni. Okay, so sama ada inequalities tu ada equal sign ke, tak ada equal sign ke. Pertama sekali, direction dia mesti always ke kiri. Kita tak pernah ada yang double inequalities ke kanan macam ni. Tak ada. Tak pernah ada dalam sejarah, no. Even kalau awak dapat dalam bentuk ke kanan macam ni pun, awak kena tukar dia pergi direction always ke kiri. Okay, so dan yang kedua, bila kita buat selesaikan benda ni,
Okay, bila kita nak selesaikan, awak kena check sama ada di sebelah kiri atau kanan, di bahagian kiri kanan tu maksudnya di bahagian A ataupun di bahagian B, ada X ataupun tidak. So check kiri atau kanan ada X atau tidak. Sebab apa? Sebab kalau ada X, kita tak boleh buat dia, kita tak boleh solve dia serentak macam dalam video. Kalau tak ada X macam dalam video, okay, saya pergi next slide. Okay, dalam video ni awak tengok kiri dengan kanan tak ada X. Saya bulatkan ni, -7, 8. -2, 9. Kiri dan kanan tak ada X. So that's why video ni boleh solve secara serentak, simultaneously. So contoh dekat soalan 3 ni dia pindahkan -2 tu serentak ke kiri dan kanan. Okay, sama jugalah dengan soalan 4 tu dia pindahkan ikut turutan lah. Okay, so macam mana nak buat benda ni dengan selamat dan especially dekat soalan 3. Tadi awal-awal saya dah minta sediakan kan. So tengok dekat soalan A ni dahulu, kita ada 2i tambah 3x. Kemudian ada -7 dan 8 di kiri dan kanan. Okay, so jangan cuak tengok 2i ni. 2i ni sebenarnya adalah constant biasa sahaja. Awak pandai tak cari dalam kalkulator i tu ada dekat mana? Pandai tak? Betul. So nilai i ni awak boleh cari dekat ln ataupun dekat bawah sana tu dekat pi. Okay, so dekat sini cara paling selamat selain daripada gunakan cara dalam video ni adalah kita akan pisahkan dia. Ada X ke, tak ada X ke, kita akan pisahkan dia. Maksud saya pisahkan dia adalah macam ni. Saya guna highlight So highlight orange adalah single yang pertama. Kemudian highlight purple adalah single yang kedua. So cara ini lebih selamat dan lebih mudah kita apply dekat semua. Boleh apply dekat semua jenis double inequalities. Okay. So kita akan ada single yang pertama -7 less than 2i tambah 3x. Single yang kedua adalah 2i tambah 3x less than 8. Nampak tak saya keluarkan? Okay, so dekat tengah-tengah di antara ni awak mesti tulis perkataan N. Okay, so saya tulis kat sini wajib tulis N. So nanti awak akan nampak kenapa. Okay, so saya try dulu solve benda ni. So saya ada -7 tolak 2i less than 3x. So x greater -7 minus 2i over 3. So x greater -4.145. Okay, so kalau kita tengok dekat bahagian kanan ni pula, saya selesaikan dapat 8 tolak 2i per 3. X less than 0.854. Okay, so kita dah dapat dua jawapan kan dekat sini. Saya guna highlight biru. So satu jawapan X greater, satu jawapan X less. So dua jawapan ni kita akan combinekan dia. Combinekan dia dalam number line. Buat paksa. So siapa di sebelah kiri? Of course -4.145. And then saya ada 0.854. So daripada jawapan yang pertama, X greater than -4, so ke kanan, bulat putih. And then X less than 0.8, bulat putih ke kiri sebab dia X less. So now step dia tadi yang pertama adalah pisahkan, yang kedua tulis N, yang ketiga selesaikan, yang keempat line, yang kelima. Okay. So N ni, dulu kat sekolah awak belajar ada N dengan O, betul tak? Antara N dengan O, siapa union? Kita ada simbol union dengan intersect, betul tak? So sekarang soalan saya adalah N, simbol dia yang mana satu? Union atau intersection? Intersection. Yes, very good. So cara saya ingat dia adalah N dan intersection adalah bentuk N. So bila intersection, kita akan tengok dekat number line sini, dua garisan yang bertindih. So dua garisan yang bertindih tu ada dekat sini. So di situlah jawapan kita. So jawapan kita adalah dari interval, inilah dia. So yang dekat sini adalah -4.145 until 0.854. So untuk -4, adakah dia open atau close bracket? Open. Sebab apa? Sebab dia bulat putih dekat number line dan dekat jawapan highlight biru ni dia tak ada equal sign. So dia open bracket. And then untuk 0.8 pun open bracket juga. So kita try apply dekat soalan ini. Soalan ni kita tak boleh solve simultaneously macam dalam video. Sebab apa? Sebab dekat sini sebelah kiri ada X. Maka kita tak boleh tiba-tiba nak bawa dia pergi tengah. No, tak boleh. Tak boleh. Okay. So nak tak nak kita kena pisahkan dia kepada dua single. So step pertama always pisah jadi dua single. Kita breakkan dia So kita ada -2x less than 4x plus 6. And wajib tulis N ni 4x plus 6 less equal 18.
And then kita solvekan dia. So kita ada negative 6x less than 6. So x greater negative 1. So nampak dekat sini dia punya direction berubah. Sebab bahagi negative 6. And then selesaikan di bahagian kanan ni pula. So kita ada 12, 3. Okay, done. Kita dapat dua jawapan untuk single inequality. So x greater negative 1 dan x less equal 3. So what is our next step? Yes, number line. So kita akan combinekan dua jawapan ni guna number line. So nombor yang ada adalah negatif 1 dan juga 3. Susunkan dia dalam turutan menaik. So kita ada negatif 1 dulu baru jumpa 3. Buat direction dia. So untuk negatif 1 bulat putih ke kanan. Pastikan buat dia panjang Buat garisan ni panjang limpas dekat negatif 3 sini. Jangan buat dia punya garisan tu sampai sini saja dekat 3. Jangan. Nanti awak tak nampak intersection tu ada dekat mana. Okay. Kemudian x less equal 3 adalah bulat hitam ke kiri. Ni pun buat panjang. Dekat sini kita akan tengok dia punya intersection. Intersection adalah dua garisan yang bertindih. So jawapan kita untuk interval adalah di kawasan ni lah. Daripada negatif 1 sehingga 3. Tapi dekat negatif 1 open ataupun close bracket. Obviously dia open sebab dekat negatif 1 tu bulat putih. And then dekat 3 close bracket. Sebab dekat 3 tu bulat hitam. So kalau dia minta jawapan dalam bentuk set, so kita akan buat kurungan tajam x titik bertindih. Dan macam mana kita nak buat set untuk this kind of interval. So awak bayangkan macam awak letak huruf x dekat tengah-tengah antara negatif 1 dan 3. Dan awak kena ingat, saya dah bagi tahu tadi, kalau ada kiri dan kanan x, direction mesti sentiasa ke kiri. So ke kiri lah direction dia. Macam tu, nampak tak saya guna pen warna orange? Okay, so itulah kita letak dalam jawapan kita. Negatif 1 less x less 3. Dekat 3 tu ada equal sign ataupun tidak? Ada, sebab kita bulat hitam juga dekat 3 kan. So dekat jawapan mesti ada equal dekat 3 tu. Okay, so saya pergi ke soalan seterusnya. Ini tengah ada y, kiri ada y, kanan pun ada y. So nak tak nak memang awak kena asingkan dia kepada dua single. Okay, so single yang pertama kita ada negatif 5/2y less equal 11 tambah y per 4. And, so jangan lupa perkataan n ni. And then 11 tambah y per 4 less than y tambah 4. Okay, so dekat sini 4 tu awak boleh pindahkan ke kelas dengan mudah lah. Sebab apa? Sebab over 4 ni dia bahagi dengan semua orang iaitu 11 dan y. So awak boleh terus pindah sebelah jadi negatif 10y less than 11 tambah y. Semudah itulah. Okay, so saya dah try selesaikan. Saya harap kira betul. 16 tolak 11, 5, 1 tolak 4, negatif 3. Okay lah. Okay, so dekat sini, okay, so kita dah dapat dua jawapan ni. So y greater negative 1, y greater negative 5/3. So kalau dua-dua greater macam ni, tak ada masalah juga. No problem. Awak still boleh combine dia dekat number line. So number line. So kat sini awak kena tekan kalkulator. Antara 1 dan juga 5/3, siapa lagi besar? So kalau saya letak negatif 1, negatif 5/3 nak duduk di sebelah kanan dia ataupun sebelah kiri dia. Kena baik-baiklah susun dekat sini. Mesti susunan menaik. So negatif 5/3 adalah negatif 1.67. So obviously dia akan duduk di sebelah kiri sinilah, negatif 5/3. And then kita akan lukiskan dia punya number line. So untuk negatif 5/3 bulat putih ke kanan. Oops, sorry. So ni sepatutnya bukan X lah, tapi Y. Sebab kita tengah sembang pasal Y kan sekarang. And then untuk negatif 1, Y greater bulat putih ke kanan juga. Pastikan awak punya line tu cukup panjang untuk nampak pertindihan garisan tersebut. Okay, so intersect adalah garisan yang bertindih. Negatif 1 tu dia pergi mana ke kanan? So dia pergi ke positif infinity. So macam mana kita nak tulis dia punya jawapan? So obviously dari negatif 1 ke infinity lah. Infinity always open, tapi untuk negatif 1 close bracket sebab dia guna bulat hitam. Dan dekat jawapan yang kita dapat ni pun dia ada equal sign. Okay, so next saya nak pergi ke quadratic inequality. So ini penting. Panjang cerita, taklah panjang sangat pun. Kalau dah faham, laju je awak buat benda ni. Okay, so pertama sekali kita mesti buat dalam bentuk ni. Ni syarat pertama. Mesti dalam bentuk factorize. And then right hand side sebelah kanan mesti sama dengan kosong. Bukan sama dengan lah greater ataupun less. Yang penting dekat sebelah sini. Mesti kosong. Kemudian untuk masukkan interval awak mesti tahu nilai X ni.
macam mana nak dapatkan nilai X tersebut? So untuk dapatkan nilai X ni, awak kena buat faktor pertama sama dengan kosong and then faktor kedua sama dengan kosong. So that's why kita dapat negatif 1 dan juga 2. And then kita nak kena isi interval dekat dalam table of sign sini kan. So untuk isi interval, awak kena susunkan kita punya jawapan negatif 1 dan 2 ni dalam susunan menaik. So that's why dekat sini ada negatif 1 dan juga 2. So interval tu kita susun lah mengikut yang ini, yang kita dah buat tu lah. And of course dekat hujung mesti negatif infinity dan juga positif infinity. Sebab tu saya cakap interval kita mesti dalam susunan menaik. Okay. Kurungan open atau close bracket ni bergantung kepada kita punya factorization ni balik. So tengok dekat kita punya ni, greater ke, less ke, ada equal sign ke, tak ada equal sign. So kalau tak ada equal sign, of course dia akan open bracket. Dan test value tu tak boleh guna nombor yang ada dekat interval, tak boleh. Mesti nombor sebelum ataupun selepas lah yang ada dalam interval tersebut. Contoh dekat test value yang pertama ni, awak tak boleh letak dekat sini kan, ni kan saya guna negatif 2, awak tak boleh letak negatif 1. Tak boleh, sebab apa? Sebab nanti awak dapat kosong lah. So kalau awak dapat kosong, macam mana awak nak decide dia positif ataupun negatif? Sebab kosong tu neutral number. Faham So ini kita boleh guna kosong, sebab apa? Sebab kosong tu berada di antara dalam interval negatif 1 sampai 2 ni. Kita ada kosong. So kita try apply dekat kita punya soalan. So ini soalan 4A, kalau awak dah try Alhamdulillah, kalau belum marilah kita buatnya bersama-sama. So macam biasa faktorkan dia. So saya ada P tambah 1 dan juga P tambah 5 greater 0. So saya buat kotak dekat sini. So kita akan sentiasa refer dekat kotak ni bila kita nak decide untuk pilih jawapan ataupun kita nak buat open atau close bracket. Sentiasa refer kepada kotak factorization ni. Okay. Inilah kita akan buat kita punya number line untuk table of sign. So negatif 5, of course negatif 5 datang dulu. Kemudian negatif 1 kan. So menggunakan benda ni lah kita akan buat kita punya interval. So negatif infinity, negatif 5. Negatif 5, negatif 1, negatif 1, infinity. Infinity always open. Tapi macam mana dengan negatif 5 dan juga negatif 1? So kita tengok balik dekat kotak merah. Ada equal sign tak dekat kita punya? Tak ada kan. So kalau tak ada equal sign, open bracket. Settle bahagian interval. Kemudian kita ada test value, TV. So test value kita akan masukkan nombor-nombor yang berada di antara lah. So jangan letak negatif 5. So kat sini kita ada negatif 6 kan. Letak negatif 6. Kesilapan pelajar adalah dia sentiasa menyangka kosong tu akan berada di tengah-tengah. Boleh ke saya letak kosong dekat sebagai test value dekat situ? Tak boleh, sebab kosong tu takkanlah sebelum negatif 1 kan. So dekat sini of course ada negatif 2 lah. Up to you nak guna nombor apa, tak ada masalah. And then kita guna 2 dekat sini. Then kita senaraikan semua factors yang ada. So kurungan pertama P plus 1, kurungan kedua P plus 5. So itu saja kurungan yang kita ada kan, 2 kurungan. Dan apa hubungan 2 kurungan tersebut? Darab. So kita darabkan dia, P darab 1, P darab 1. P tambah 1 darab P tambah 5. Basically sebiji macam apa yang ada dekat kotak merah lah. Okay, macam tu. And then kita isi dalam kurungan, dalam kita punya table of sign ni dengan positif dan juga negatif. So bila awak dah expert macam saya boleh terus buat macam ni. Okay. So saya dapati di sini negatif darab negatif, positif, negatif, positif. Okay. One thing saya nak cakap dekat awak, dekat bahagian bawah yang saya highlight biru ni, okay, dia mesti alternate. Alternate tu maksudnya apa? Alternate tu maksudnya berselang-seli. So kalau dalam case ni kita dapat positif, negatif, positif kan? Selang-seli. Dia tak mungkin ada positif, positif, positif. Tak mungkin. Ini maksudnya awak salah kira. Ataupun dia tak mungkin ada positif, negatif, negatif. Ni pun maksudnya awak salah kira. So dia mesti berselang-seli sama ada positif, negatif, positif ataupun negatif, positif, negatif. How can positif dengan negatif ni madam? Awak masukkan nilai test value. Contoh So contoh kita ada negatif 6 kan test value dekat sini. So negatif 6 ni saya akan masukkan dalam P plus 1 dan P plus 5. So negatif 6 tambah 1 akan dapat negatif 5. Macam ni saya masukkan. Dapat negatif 5 which is negatif lah. And then negatif 6 plus 5 akan dapat negatif 1 which is negatif juga. Faham Okay. So sini tadi apa? Plus, 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 negatif, plus, negatif, plus. Okay, so now macam mana kita nak pilih jawapan? Jawapan kita ada di bahagian bawah. Kotak biru dekat bawah ni. Tapi nak pilih yang mana? Dia nak greater 0. So hari tu saya dah bagi tahu kalau greater 0 ni positif ke negatif? Positif. So greater 0 means dia nak jawapan yang menghasilkan
positif. So bila darab ni dapat positif, siapalah? So positif sini dengan sini. Macam mana kita nak tuliskan jawapan dia? Jawapan dia ada dekat sini. Ni jawapan dia. Interval ini dan juga interval yang ini. Okay, so saya kecilkan sekejap sebab tak ada space nak tulis jawapan. Okay, so jawapan kita adalah bracket pertama negative infinity, negative 5. Kemudian interval kedua negative 1 until infinity. Combinekan dia. So nak combine dua interval, always guna union. So ingat pesanan saya, guna pen ungu, combine dua interval, always guna union. Okay, so ini kalau kita diminta untuk bagi jawapan dalam bentuk interval lah, dia sangat senang. So just copy sahaja interval yang ada dalam table awak. Tapi kalau dia minta convert jawapan ni kepada set form, macam mana pula tu? So macam saya kata tadi, kalau dalam bentuk set, solution set ataupun set form, benda sama je tu, mesti ada kurungan tajam, kemudian X titik bertindih. So untuk interval pertama, negative infinity sampai negative 5, kalau awak tak pandai nak terus convert dia kepada set form, awak lukis je number line dia, no problem. So kita ada negative 5, bulat putih kan situ. So dia ke kiri ke kanan? Sebab dia pergi ke negative infinity, sebelah kiri kan, so always, of course dia akan ke kiri. So maksudnya dekat situ, bila dia ke kiri, of course lah dia akan less kan, ikut direction dia lah. So X less negative 5. Untuk yang negative 1 ke positive infinity, of course dia adalah X greater negative 1. Akan tetapi, untuk union, so kalau tadi N adalah intersection, maka union adalah OR. So dekat sini kita akan tulis OR. Memang guna X kan atau P? Oh sorry, P. Thank you Brian. Okay, so saya nak tunjukkan soalan ni sekejap. Sempat insyaAllah. Sekejap saya fakturkan dia. 1, 2, negative 15. Okay, so saya ada X tolak 3 bersama X tambah 5. Saya nak tunjukkan cara buat dia punya table of sign sahaja. Okay, so kita buat table of sign. Isi dahulu dekat bahagian interval. So dekat sini kita ada 3 dan juga negative 5 kan. So siapa datang dulu? Of course, negative 5. So daripada negative infinity, awak akan ada negative 5. Kemudian negative 5, 3. Kemudian 3, infinity. Saya tak lukis number line dia ni. So infinity always open. Tapi dekat 3 dan juga negative 5 sini, kita nak buat open bracket ataupun close bracket. Yes, kita close bracket. Sebab apa? Sebab dekat soalan ni, ada equal sign. Okay, so saya buat kotak dekat sini, kotak purple. So lepas ni refer dekat kotak purple sahaja. So senaraikan semua faktor yang ada. So kita ada faktor pertama X minus 3, faktor kedua X plus 5. Kemudian kita darabkan dua faktor ni sebab dekat soalan dia darabkan. So kalau nampak dekat sini, saya tak buat kawasan untuk test value, betul tak? So benda tu awak nak buat ke, tak nak buat ke, no problem. Yang penting kita ada benda ni, faktor dan hasil darab faktor. So test value tu, kalau awak terlupa buat pun tak ada masalah. Awak boleh je tulis dia dekat bahagian atas dia contohnya. So saya tulis test value dekat atas ni, kita ada negatif 6. Sini kita boleh ambil kosong dan 4. And kalau awak tak tulis pun dia punya test value pun tak mengapa, no problem. Betul juga. Okay, so nanti bila dah terror, awak akan dapat sini plus, negatif. Okay, so awak kena kira lah satu-satu. Contoh negatif 6, tolak 3 akan dapat negatif 9. So that's why negatif sini. Negatif 6 plus 5, so akan dapat negatif 1. Macam itulah. So kita akan dapat positif, negatif. Dan kita check lah adakah kita punya final ni berselang-seli? Yes. So kalau berselang-seli, insyaAllah okay. And then kita tengok jawapan yang mana yang kita nak. Positif ke ataupun negatif. So berbalik kepada kotak purple. So kotak purple, kita nak less 0, which means negatif. So jawapan kita adalah siapa yang negatif? Apa interval yang negatif? Ni kan. Jadi jawapan kita negatif 5 sehingga 3. Itu sahaja. Okay. So dekat sini adalah kebanyakan pelajar dia tak guna table of sign lah. Tak tahu kenapa dan macam mana dia nak dapatkan jawapan. Kalau awak nak guna method graph, pastikan awak lukis graph tu dengan betul. Kalau awak ingatlah macam mana awak solve masa belajar dekat sekolah dulu. Kalau dulu saya masa SPM kat sekolah dulu, cikgu saya ajar guna number line. So basically benda yang sama je lah table of sign dengan number line ni. Cuma table of sign ni dia lebih kemas dekat number line tu. Okay. So itu untuk soalan B, boleh screenshot sebab nanti saya akan minta juga untuk buat soalan ni sebagai homework. Perlu buat begini juga ke madam, tak boleh main fikir je. Macam mana lah pemeriksa tu nak tengok awak punya akal fikiran, nanti awak hantar otak awak ke dekat pemeriksa? Tak kan, awak hantar buku jawapan kan. So kalau kalau awak jawab exam dalam buku jawapan secara bertulis, yes, awak kena buat table of sign ni wajib.
Okay, saya tulis lagi sekali, wajib buat table of sign. Lepas ni saya tulis TOS je untuk table of sign. Kalau dekat PM nanti saya tulis TOS je, takut pemeriksa terus bagi A+. Wow. Okay, tapi kalau dia tanya objektif, tak perlulah awak tunjuk table of sign, just bagi final answer je lah. Yang tu boleh lah buat dalam kepala. Kalau dalam buku jawapan, yes, kena tunjuk. Okay, so ini benda-benda yang belum disusun lagi. Belum disusun, belum difaktor. So basically awak kena susun sampai kanan jadi X. So dekat sini saya nak tekankan yang awak kena susun sampai kanan adalah kosong. Sorry, saya salah cakap tadi. Susun sampai kanan kosong, bukannya X. So dekat sini, saya bimbang ada yang tersalah pusing. So soalan 4C yang pertama ni, awak kena pusingkan dia. So jadi macam ni lah kan. So dekat bahagian sini, nak tulis greater ataupun less. So akan ada pelajar, dia buat macam ni juga. Betul ke salah ni? Less equal? Salah. Salah. Sebab kalau kita baca, kita tengok macam tu kan, 2x squared greater 0. So dekat dalam kotak ni pun awak kena buat soalan 5A. Awak boleh je faktorkan negatif dan pindahkan dia pergi sebelah. Ataupun pindah je semua orang pergi sebelah, so awak akan dapat x squared tambah 3x tambah 2 greater equal 0. Yang pastinya kosong mesti sebelah kanan. Dan hati-hati dengan direction. Okay, sama juga soalan 5B. So awak boleh pindahkan semua orang ni pergi ke sebelah sana. So that awak ada u squared plus 7 over 3u minus 2 less 0. Kosong ni pula pindah ke sebelah sana. So direction tak berubah. Jangan confuse. Okay. Dan untuk soalan 6C ni, nak tak nak awak kena expand yang bahagian sini dan bawa 4x ni ke sebelah kiri supaya awak akan dapat sebelah kanan kosong. So kat sini awak kena expand dan susun. Dapat kosong. Less than 0. And then barulah awak boleh pesan kita datang daripada kuadratik yang boleh factorize dengan cantik. Jaranglah kita dapat kuadratik tu tak boleh factorize yang kena guna formula. Tak ada lah, jarang lah. Biasanya memang boleh factorize pun jadi 2 kurungan cantik. Okay. So itu sahaja. Boleh screenshot sebagai panduan nak jawab homework nanti. So habis. So itulah homework kita soalan 4 dan juga 5 sahaja. So ada 6 soalan lah total untuk kuadratik. Okay, so dia kuadratik ni sampai soalan 7. Jadinya it's your responsibility lah to finish all tutorial questions. Okay. Itu adalah tanggungjawab awak. Yang saya nak awak buat adalah soalan 4 dan 5 sahaja. Okay, so that's all. Thank you so much. Sorry saya terambil extra 3 minit. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi stay. So thank you. Boleh end call.